Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين atau kama qala صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Kamal bin Ibrahim, yang berbahagia SM Ismail, tuan-tuan yang ada di jemaah surau PDRM, para timbar majlis sekalian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Selasa ini, malam 22 Jamadul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 24 Januari 2022, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita sebentar tadi. Berwirid bersama beliau dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh beliau. Mudah-mudahan ya Allah SWT akan memperkenankan doa dan permintaan kita semua. Memohon supaya diberikan kesihatan, keafiatan, berada dalam naungan rahmat dan pemeliharaan Allah SWT, ya, serta dijauhkan daripada segala mara bahaya, musibah, bala bencana, wabak penyakit, terutama wabak COVID-19 dan fitnah-fitnah yang ada pada akhir zaman ini, terutamanya fitnah Masih Dajjal. Jadi mudah-mudahan Allah SWT akan memelihara, memperkenankan permintaan kita, dan insya-Allah Allah SWT akan memperkenankan permohonan kita, munajat kita, dan memberikan ganjaran sebaik-baiknya kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslim rahimahullah, inilah kali pertama untuk tahun 2022 ini khususnya kita adakan kuliah pengajian mingguan, yang mana setakat ni kita mengaji kitab fiqh, ya, kitab yang dinamakan Safinatun Najah oleh penyusun kitab ini, ya, almarhum Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang tokoh ulama Islam, ya,
yang menyusun kitab ini dengan susunan yang mudah untuk kita mempelajari ilmu-ilmu fardu ain. Jadi benda ni kena kita ulang balik. Adapun pada minggu-minggu akan datang itu akan dibincangkan antara Ustaz Ahmad Kamil dan juga dengan kami ustaz-ustaz lah, sama ada saya ambil pada minggu-minggu yang lain seperti mana malam ini ataupun bagaimana yang akan usul nanti. Yang penting kita sama-sama mengimarahkan Allah SWT ini, dan berada kita dalam majlis ilmu ini adalah seumpama berada dalam satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Raudhatun min riyadil jannah. Jadi walaupun kita tak pernah tengok apa itu syurga, tapi Allah SWT memberikan suasana seperti taman di syurga. Ya, ini Allah Ta'ala turunkan untuk kita rahmat di bawah turun oleh para malaikat. Allah Ta'ala berikan kepada kita sakinah, iaitu ketenangan, dan Allah SWT berikan kepada kita ganjaran yang sebaik-baik. Jadi memanglah rupa taman itu tak ada, tetapi suasana di taman itu ada. Belum pernah lagi kita dengar majlis ilmu ni berlakunya kacau bilau, berlakunya huru-hara, berlakunya pergaduhan, berlakunya perbalahan, berlakunya pertelingkahan, berlakunya suasana-suasana yang tak diingini. Belum pernah tengok dalam majlis ilmu. Tuhu ditumbuk oleh ahli jemaah tumbuk tuhu tumbuk ahli jemaah, tak ada, belum pernah dengar lagi. Tak tahulah kalau tuan pernah dengar. Saya semenjak mula-mula masuk dalam dunia mengajar takmir ni sejak tahun 2004, tak pernah dengar lagi. Orang pertikai ada, tapi tak adalah sampai bertumbuh. Tak ada sampai ajak, kalau ustaz berani mat kita bertumbuh dalam rumah Allah, tak ada. Maknanya suasana ketenangan tu ada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Jadi keberadaan kita dalam majlis ilmu ini suatu perkara yang sangat baik, dan kita harapkan surau kita ini insya-Allah boleh diteruskan dari semasa ke semasa, di samping kita mengadakan majlis baca Yasin malam Jumaat yang kita dah adakan sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi insya-Allah cuba teruskan. Tak apa, masa ini adalah sumbangan kita kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ambil tiap-tiap minggu pun tak apa. Saya pun ialah orang kata dah seolah-olah macam senja. Jadi banyaklah masa dan ruang yang ada untuk kita memerahkan rumah Allah SWT, surau kita di sini. Jadi tak kisah tiap-tiap minggu pun tak apa, ada masalah. Ini setakat ni insya-Allah boleh kita penuhi apa-apa hajat tuan-tuan, insya-Allah. Tapi saya nampak keperluannya yang paling utama ialah ilmu fardu ain, untuk kita ulang balik. Kita tahu dah mengaji daripada muda-muda dulu, tapi nak ulang ni supaya pemahaman kita lebih baik dan lebih mantap. Mungkin kita faham dah, tapi kata orang kalau faham tu mungkin baru 60%. Jadi bila kita mengaji, insya-Allah dia boleh pergi sampai 100% kefahaman kita. Sebab fardu ain ni memang macam tu. Antara soalan yang timbul tiap-tiap tahun, timbul, ialah berkaitan dengan korban dan akikah. Boleh tak korban akikah buat dengan korban sekali? Tiap-tiap tahun dah. Jawapan ni dua, tak ada jawapan yang lain, 2-3 tak ada. Satu jawapan dia. Tapi dia tiap-tiap tahun perkara yang sama ditanya. Jadi menunjukkan bahawa kefahaman kita, masyarakat kita tu belum
belum mantap lagi tentang soal fardu ain ini, waktu kita ambil pengajian kita Safinatul Najah ini. Itu ya. Jadi itu sebagai permulaan lah daripada saya. Permulaan daripada pengarang ni ada ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi memanglah kita ni apa-apa pun ya, apabila kita berucap, pertama-tama ini adabnya bismillah. Lepas bismillah, alhamdulillah. Ataupun ungkapan-ungkapan yang sama dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan ini. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kan? Kemudian wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin, dan dengannya yakni Allah SWT kami memohon pertolongan dalam segala urusan dunia dan agama. Sebab itu Allah Ta'ala sendiri sebut dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikaulah tempat kami sembah dan dikaulah tempat kami memohon pertolongan. Pertolongan ni sebenarnya bukan tak minta manusia, tapi pertolongan yang sebenar-benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT yang menggerakkan hati manusia untuk membantu, menolong kita. Contohnya kereta rosak di jalan sunyi pula tu. Jalan sunyi di Perak ni, antara yang saya tahu, jalan dari ke Batu Kurau, jalan Sobitan, tu sunyi jalan tu. Rosak pula kat situ. Macam kereta bukannya banyak lalu. Lain handphone out, tak ada. Nak telefon tak boleh, WhatsApp tu cerita dah, lagi lah. Kita pun mohon ya Allah, minta-minta ada orang lalu kat jalan ni. Kereta rosak ni, dengan takdir Allah ada kereta lalu. Kereta tu berhenti pula. Kita tak tahan, kereta tu berhenti. Kenapa ni cik? Kereta rosak. Kereta rosak. Kereta rosak. Jadi Allah Ta'ala gerakkan hati manusia tu bantu kita. Maknanya Allah Ta'ala itulah tempat, sesatunya tempat kita memohon pertolongan. Di sini urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia tu macam saya sebut, urusan agama ni kita mohon pada Allah Ta'ala mudah-mudahan kuliah ini berterusan, janganlah terberhenti. Walaupun mungkin saya dah tak ada bersama tuan-tuan, mungkin kalau Ustaz Kamil dah tak bersama dengan tuan-tuan ni, dalam dunia ni tak ada yang kekal lah tuan. Dalam dunia tak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Kullu man 'alaiha fan. Dalam surah Ar-Rahman Allah sebut, tiap-tiap yang ada di atas muka bumi ni fan. Apa dia? Fana. Dia tak kekal, dia akan binasa satu masa, akan berakhir. Kami tak akan duduk di sini selama-lamanya. Ustaz kami tak akan duduk di sini selama-lamanya. Tuan-tuan pun tak akan duduk di sini selama-lamanya. Maka apa yang berlaku? Kita mohon pada Allah Ta'ala supaya benda yang baik di rumah Allah ni akan berterusan, diteruskan dari generasi ke generasi. Bukan terberhenti. Ustaz kami pindah, terberhenti. Saya pindah, terberhenti. Rugi kan, sayang lah kan. Surau dah cantik, taruh aircon, taruh PA system, ada rupa surau. Tiba-tiba bila kami dah tak ada, terbengkalai surau. Tak mahu macam tu. Termohon pada Allah Ta'ala supaya surau ini terus diimarahkan. Ini dia kata umur dunia, umur din, urusan dunia, urusan agama. Urusan dunia punya, urusan agama punya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup segala sekalian Nabi, dan juga ke atas seluruh keluarganya dan para sahabat sekaliannya. Ini dia. Inilah yang memang kita selalu lafazkan.
Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, kepada ahli keluarganya, kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan kepada kita semua. Kerana mereka inilah yang akan memimpin ahli syurga. Nabi SAW sayyidu ahli jannah. Nabi SAW adalah penghulu ahli syurga. Lepas Nabi SAW tu keluarga baginda. So keluarga baginda ni ialah mereka yang berada di sekeliling baginda. Keluarga baginda ni, Ahlul Bait ini akan berada di sekeliling baginda di syurga ni. Kemudian as-sahabah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini adalah golongan terpilih yang akan bersama baginda nanti dalam syurga. Jadi supaya bila kita mendoakan yang baik untuk mereka, mereka akan mendoakan yang baik untuk kita juga. Apa yang mereka ada dalam syurga akan kita nikmati juga dalam syurga. Itu dia. Macam saya sebutlah dalam kuliah tafsir kan. Orang tanya, Ustaz, dalam syurga ada buah durian tak? Saya kata ada. Ustaz, saya ni orang Kelantan suka kuih taitik. Dalam syurga ada tak kuih taitik? Ada. Saya kata ada. Apa yang ada di dunia akan ada di syurga. Apa yang tak ada di dunia akan ada di syurga. Apa yang ada di dunia akan ada di syurga. Tetapi hakikatnya berbeza dengan apa yang ada di dunia. Apa maksudnya? Maksudnya kita makan durian 10 biji, 20 biji pun tak kena kecil manis, tak kena darah tinggi. Itu makan durian dalam syurga. Makan durian di dunia ni jangan buat. Lagi-lagi kita yang dah berusia, jangan buat. Makan sebiji kita punya, tak kena gaya masuk hospital seminggu, 2 minggu. Berubah kena darah tinggi, kena macam mana kan. Jadi tak sama. Benda ni serupa tapi hakikatnya tak sama. Itu dia cerita dia dalam syurga. Jadi apa yang dinikmati oleh Nabi SAW, ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhu, akan kita nikmati juga dalam syurga. Syaratnya kita berselawat ke atas mereka, mengucapkan salam ke atas mereka. InsyaAllah apa yang mereka nikmati nanti dalam syurga akan kita nikmati juga dalam syurga. Kerana kita mendoakan mereka, mereka akan mendoakan kita. Itu dia. Kemudian wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Tiada daya meninggalkan maksiat dan tiada kuasa berbuat taat melainkan dengan pertolongan Allah yang Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Beginilah dalam doa kita masukkan wala hawla wala quwwata la hawla wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya kita melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha perkasa. Kita ni mohon je. Kita ni makhluk yang lemah, kita tak boleh memaksa Allah Ta'ala berbuat sesuatu. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, permudahkan urusan kami. Itu je. Kita dah buat segala-galanya. Kita mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, permudahkan urusan kami. Permudahkanlah kerja kami. Permudahkanlah penugasan kami. Itu saja. Satu, kalau kita buat rokol, eloknya seorang baca doa selamat. Melayu pun tak apa. Ya Allah, permudahkan urusan kami. Ya Allah, permudahkanlah penugasan kami. Ya Allah, permudahkanlah kerja kami. Tiada daya dan upaya kami melainkan berserah dan berharap kehadirat-Mu, ya Allah. Ini dia tuan. Inilah la hawla wala quwwata illa billahil azim. Ni dia. Tak ada yang lain. Kita dah usaha dah. Kan? Kita dah usaha dah macam-macam ni, dah buat prepare semua cantik. Tiba-tiba ada satu benda yang jadi batu penghalang. Maka di situ
La hawla wala quwwata illa billahil azim. Tiada daya dan upaya kami melainkan berserah dan berharap kehadirat-Mu ya Allah. Itu saja. Supaya urusan ini dipermudahkan. Urusan ini urusan agama. Kita nak bantu orang, kita nak bagi mudah pada orang, kita nak ringankan kepayahan orang, kita nak ringankan keperitan orang. Berapa ramai rakan-rakan kita yang bila dengar sekolah nak buka, Allah, fikir-fikir macam mana nak ready untuk sekolah bulan 3 macam-macam. Jadi diusahakan sesuatu yang boleh meringankan, boleh meringankan beban mereka yang terlibat itu. Tapi ada pula di sana suatu benda yang menjadi batu penghalang. Maka pada waktu itu apa yang kita harus buat? Kita mohon pada Allah Ta'ala, la hawla wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kami melainkan berserah dan berharap kehadirat-Mu ya Allah. Mohon ya Allah dipermudahkan urusan kami. Macam kita ni kan mula kuliah ni kan, mohon Allah Ta'ala permudahkan kuliah ini. Janganlah terberhenti malam ni ya, sambung minggu depan. Dan minggu lagi satu, mana tahu esok boleh diusahakan ada peruntukan dari pejabat agama, orang mengajar suruh kita akan diberi sagwati. Adalah orang-orang sahabat-sahabat kita yang datang mengajar bukan sekadar UMAI, ada lagi yang lain. Contoh, ini semua adalah usaha kita, tapi harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia kata wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Baik. Itu cerita mukadimah pengarang kitab ni. Kita pergi kepada fasal yang pertama. Ini fasal yang pertama tuan-tuan. Rukun Islam. Ini fasal pertama. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam ini ada 5. Apa dia? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kenapa digunakan la ilaha illallah? Dia ada dipanggil dalam ilmu tauhid itu nafi dan isbat. Nafi dan isbat. La ilaha, kita memberi kesaksian tiada Tuhan yang layak disembah illallah, selain Allah Ta'ala. Maknanya selain Allah tak layak jadi sembahan. Jin, syaitan, apa lagi, benda yang bernyawa. Benda yang bernyawa ni ada 4. Benda makhluk ni ada 4. Pertamanya insan, manusia. Yang keduanya haiwan, haiwan-haiwan. Ada manusia yang bertuhankan haiwan, ada manusia yang bertuhankan manusia. Contohnya orang Mesir menyembah Firaun sebagai Tuhan. Ada Namrus menjadi Tuhan sembahan. Ada kan, belajar sejarah kan. Pada zaman Nabi Ibrahim, orang-orang di tempatnya, dalam kawasan dia, dalam negeri dia, dalam negara dia, menyembah Namrus sebagai Tuhan. Orang Mesir menyembah Firaun sebagai Tuhan. Ada manusia menyembah haiwan. Ada kan? Menyembah haiwan. Syaitan itu bukan manusia, jin bukan manusia kan?
haiwan lah tu. Kalau insan, manusia lah. Lain daripada manusia, haiwan lah. Itu dalam bahasa Arab, haiwan. Ya. Haiwan ni maksudnya benda yang hidup. Benda yang hidup. Ya. Benda yang bernyawa. Haiwan maksudnya benda yang bernyawa. Jadi iblis syaitan ada nyawa tak? Ada lah. Haiwan itu. Ada manusia menyembah tumbuhan, nabatan, sembah pokok, kan? Ada sembah pokok. Ada manusia menyembah jamad, benda tak bernyawa. Apa dia? Matahari, bulan, bintang, batu-bata. Dibuatnya batu-bata tu ada rupa dia bentuk macam jadi berhala, disembah. Nampak? Kan? Jadi dalam Islam semua itu tak boleh jadi sembahan. La ilaha illallah, isbat tadi, melainkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja yang layak disembah. Sebab dia yang mencipta kita semua, mencipta segala-galanya di dalam alam ni. Dia saja yang layak disembah, lain tak boleh. Itulah la ilaha, tidak ada Tuhan. Apa yang terkenal semua tak boleh Tuhan. Illallah, melainkan Allah. Allah saja yang layak disembah. Itu dia. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan kesaksian kita bahawa Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Utusan Allah yang diutuskan Allah Ta'ala untuk membawa manusia keluar dari kegelapan pegangan kepada ilan nur, minaz zulumati ilan nur, kepada cahaya yang tak menang, yang ini menyembah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan mengikut ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dia. Kita mengaku bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah, bukan anak Allah. Itu agama Kristian. Agama Kristian dia kata Isa ini Son of God, bukan the God Messenger. Son of God, anak Tuhan. Allah, Father of God, Tuhan Bapa. Jesus Christ, Son of God, Tuhan anak. Nampak? Gabriel, the Holy Spirit. Ni pun Tuhan juga. Kata orang Kristian. Kita tolak. Kita kata Allah Ta'ala yang Maha Esa. Sebab Quran kata gitu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah Ta'ala itu Maha Esa. Mana boleh Allah Ta'ala tu jadi bapa? Tuhan bapa. Ada Tuhan anak. Lam yalid wa lam yulad. Menafikan kepercayaan Kristian. Jadi kita mengaku, kita menyaksikan, menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad SAW ni pesuruh Allah, bukan anak Allah. Baginda adalah manusia istimewa yang diutuskan Allah SWT untuk membawa kita menyembah Allah yang Maha Esa. Jadi kesaksian kita itu adalah rukun Islam yang pertama. Orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, maka zahirlah Islam pada diri dia. Orang yang tak mengucap 2 kalimah syahadah, walaupun hati dia berkata dia Islam, dia tidak dikatakan seorang Muslim sebab dia tak zahirkan keislaman dia. Dia tak mengucap 2 kalimah syahadah, macam mana kita nak kata dia Islam? Walaupun hati dia kata dia seorang Muslim, seorang Muslimah, tapi dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Macam mana kita nak kata dia seorang Muslim, dia seorang Muslimah? Tak boleh. Mesti dizahirkan keislaman dia. Jika bagaimana? Dengan kalimah syahadah. Aku naik saksi Allah Ta'ala itu tiada Tuhan melainkan Allah. Aku naik saksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Baru diterima dia tu seorang Muslim atau dia tu seorang Muslimah. Tu dia. Betul orang Muslim Islam ni, dia kena buat satu majlis
pengislaman. Mana boleh kita terima macam tu je. Betul ke Islam? Betul sesuai Islam. Oh, tak boleh kira begitu. Tak boleh kira. Kena dibuktikan satu majlis, walaupun yang hadir tu tak ramai. Kita ahli surau PDRM pada tembak contoh, berapa orang macam ni? Tak sampai 20 orang pun contoh. Kan? Majlis Islaman ni tak mesti kena ramai berpuluh beratus orang. 3-4 orang pun cukup dah sebagai saksi. Walaupun ada prosedur dia, tapi kalau kata dalam keadaan tak ada prosedur tu, katalah seorang orang ni nak memeluk agama Islam, dia nak masuk Islam, kita buat satu majlis pengislaman dia, yang datang 3-4 orang. Jadi 3-4 orang ni lah jadi saksi bahawa kesimpulan ini sudah memeluk agama Islam. Betul ke dia nak Islam? Betul, kami saksi dia dalam majlis pengislaman dia mengucap 2 kalimah syahadat. Kami videokan, kami viralkan. Kita viral ramai, beratus ribu lah orang tengok. Patut itu yang diviralkan, majlis pengislaman orang, bukan majlis memandikan pencuri tabung masjid. Benda apa viral? Berpening kepala. Patut majlis mengislamkan orang yang diviralkan. Tahu kata si Fulan ni dulu Anthony Mati nama dia, sekarang nama dia Muhammad Ali Anthony Mati. Pakai agak nama lama dia, boleh? Tak salah. Tak salah pakai nama asal, boleh. Anthony Mati, Muhammad Ali Anthony Mati, boleh. Tapi janganlah pakai nama asal semuanya. Bila nama Islam tu pakailah satu nama Muslim, Muhammad ke Ali ke Umar ke, pakailah nama. Dan Muhammad Ali pun buang nama asal, Cassius Clay buang nama, pakai nama Muslim, Muhammad Ali. Sampai hari ini manusia Muslim paling terkenal dalam abad ke-20 siapa tuan-tuan? Muhammad Ali. Tak pakai Cassius Clay, buang nama. Ada seorang pendakwah mu'alaf tu, tak cakap siapa nama dia, saya cakap dulu. Saya masuk satu majlis, dia mengajar, dia bersyarah. Bila saya sampai tanya, saya dibuka pertanyaan, saya kata saudara Muhammad terbeliak macam dia. Saya kata salah, kalau saya panggil tuan nama Muhammad walaupun tuan tak pakai nama tu, tuan kekal dalam asal tuan. Saya menghormati tuan sebagai seorang Muslim, saya panggil nama tuan Muhammad apa salah? Terbeliak macam dia. Maknanya dia tak terima konsep seseorang Muslim itu harus mengguna satu nama Muslim pada nama asal dia. Nampak? Sebab nak beza kan? Kalau kita pakai nama asal, orang tak tahu kita ni nak masuk agama Islam. Katakanlah Muhammad Ali itu tak pakai nama Muhammad Ali, dia pakai Cassius Clay sampai dia mati. Berapa ramai orang yang tak tahu dia itu seorang Muslim. Kalau dia pakai nama asal, dia pakai nama lain, Muhammad Ali, dan nama itu terkenal. Buka Google tu Muhammad Ali, berapa banyak. Betul tak? Itulah kebaikan ni kita menggunakan nama Islam. Kan? Setelah kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita memakai nama Muslim, orang Ali ke Umar ke. Nama sahabat Nabi pun bagus, Abdurrahman bin Abdurrahman Auf kan, boleh. Sa'ad Abi Waqqas ke, boleh. Abdullah Mas'ud ke, boleh. Apa salah? Pakai. Abu Hurairah ke, boleh. Abu Hurairah contoh. Apa salah? Kan? Pakai nama asal boleh, tapi ada nama pakai dia, ada nama seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah Chow contoh. Dia tu Cina masuk Islam, pakailah nama tu. Kan? Wallahu a'lam. Aku cerita, kalau cerita pasal syahadah ni panjang, 3 kuliah tak habis. Kemudian wa iqamus solah, dan mendirikan sembahyang. Ini kita buat setiap hari.
Semayang fardu 5 waktu ni memang inilah rukun Islam kita. Kalau kita tinggal, maka bergegar rukun Islam kita. Sebab apa? Sebab untuk agama kita. Faqad hadamaddin. Kan? Jadi semayang ini, semayang fardu 5 waktu ni didirikan untuk sebagai satu rukun Islam. Maknanya seorang Muslim itu cirinya ialah dia mendirikan solat. Bila dia tak mendirikan solat, ciri Muslim tu tak ada kat dia. Nampak? Bila dia tak mendirikan solat, ciri Muslim tu tak ada pada dia. Jadi kita lihat dalam masyarakat kita, berapa ramai orang yang meninggalkan solat, meninggalkan sembahyang. Allahu Akbar. Tak boleh cerita. Yang datang masjid berapa orang, yang tak datang masjid berapa orang. Yang sembahyang itu kira kita tak tengok orang yang sembahyang sendirian, tak tengok. Jadi sembahyang ini satu rukun Islam. Nabi SAW kan disebut dalam sebuah hadis, mafhumnya amal pertama yang dikira nanti di padang mahsyar ialah sembahyang. Sembahyang tu okey lah yang lain. Sembahyang tak okey yang lain. Walaupun kita bersedekah harta sebesar tinggi gunung Everest, kan? Kita orang yang paling pemurah ni, tak boleh lawan orang lain nak challenge kita, tak boleh. Kita derma harta kita sebesar banyak gunung Everest, kan? Tapi sembahyang kita kan tu, sembahyang kita banyak orang yang kurang, tak jadi, kan? Tak ada makna, kan? Sedekah tu tak ada makna. Pasal Allah Ta'ala tengok dulu sembahyang kita. Jadi orang tanya, Ustaz, saya ni banyak tinggal sembahyang, macam manalah saya nak ganti sembahyang saya ni, Ustaz? Saya pun dah lupa berapa waktu sembahyang saya tinggal. Saya kata, jawapan saya kata tak apa, gantilah setakat mana yang mampu, ganti. Kemudian, jadi kemudian dia kemudian mohon ampunlah kepada Allah SWT. Itu. Jangan rasa aku tak mampu ni, habislah aku tak dapat cover semua, habislah aku, lingkuplah aku, habislah aku, tempat aku tak ada ke lain lah. Jangan macam tu, tuan. Allah Ta'ala itu Raufur Rahim. Allah Ta'ala itu Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala takkan zalim kepada hamba-hambanya, asalkan kita mengaku kesalahan kita di hadapan dia. Dengan cara apa? Istighfar. Dengan cara apa? Taubat. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita, walaupun dosa kita itu setinggi gunung Kinabalu. Walaupun sembahyang kita tu beratus-ratus waktu tinggal. Daripada bujang dulu, bila kita kerja dulu kan, puasa berhari-hari kita tinggal, kan? Orang puasa, kita tak puasa. Kita pergi yang gersum, drive thru, pasti hitam, kan? Tapi Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, asalkan kita mengaku silap dan memohon ampun daripadanya. Allah Ta'ala ampun dosa itu. Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala tu tak zalim. Allah Ta'ala tu adil, al-adil. Nama Allah, satu nama Allah, al-adil. Allah Ta'ala tu Maha Adil. Apa makna Maha Adil? Allah Ta'ala tu takkan zalim. Dia takkan zalim kepada sesiapa di kalangan hamba dia. Macam saya kata tadi, asalkan kalau hamba-hambanya yang bongkak, sombong, kufur, engkar, memang Allah Ta'ala tak bertangguh lah. Allah Ta'ala tak rugi apa pun. Kamu sombong pada aku tak rugi apa. Kamu belagak depan aku tak rugi apa. Kamu kufur kepada aku tak rugi apa. Kamu engkar di hadapan aku tak rugi apa. Ini Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu Maha Kaya, Ghani, Al-Ghani. Allah Ta'ala tu Maha Kaya. Allah Ta'ala tak rugi apa. Kita yang rugi. Pasal apa? Sebab kita nanti dari alam akhirat kita akan dicampakkan ke dalam neraka Allah. Waliyahzubillah. Baik.
wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat. Ini zakat. Jangan buat main-main tuan zakat. Kalau ada kemampuan, keluarkan zakat. Cerita zakat ni pun panjang tak? Bukan zakat fitrah, zakat harta, zakat pendapatan, zakat KWSP, zakat emas. Rukun Islam tu. Itu dah rukun Islam, jangan main. Kemudian wasaumu Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Dah dekat ni. Jamadul Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Rajab, Syaban, 2 bulan yang diizinkan kita berpuasa sunat pada mana-mana hari. Sama ada nak puasa semua sekali ataupun sebahagian daripadanya. Orang tu dulu puasa 3 bulan maraton. Rajab sebulan, Syaban sebulan, Ramadan masa tu sebulan. Orang tu kita dulu. Kan? Pasal memang ada sahabat Nabi yang puasa Rajab sebulan, Syaban sebulan. Dan Nabi tak menegah. Nabi tak melarang. Nabi tak buat dan Nabi tak melarang. Nak buat. Ada sahabat yang puasa sebulan Rajab, sebulan Syaban. Ada. Dekat dah. Puasa Ramadan ni adalah juga rukun Islam. Saum Ramadan. Allah Ta'ala perintahkan kita puasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala perintahkan kita berpuasa seperti mana Allah Ta'ala perintah orang-orang sebelum kita berpuasa. Mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah SWT. Itu Allah Ta'ala sebut Al-Quran. Puasa pada bulan Ramadan. Kemudian wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan mengerjakan haji bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Maksudnya ada kemampuan untuk sampai. Dia mampu nak pergi haji, dia pergi, wajib pergi. Tak mampu nak pergi haji, tak wajib pergi. Mampu tapi terhalang untuk mengerjakan ibadah haji disebabkan COVID, tak wajib haji. Kena faham kan? 2 tahun dah tak ada jemaah haji dari Malaysia kerana COVID. Ada, tapi orang Malaysia duduk di Saudi lah yang pergi untuk haji tu. Orang kita sendiri tak ada. Terhalang. Maksudnya nak pergi tapi tak dibenarkan disebabkan keadaan COVID. Maka tak wajib mengerjakan ibadah haji. Tak wajib. Tahun ni tak tahu. Mungkin ada lah, sebab umrah pun dah ada yang pergi kan. Syaratnya ketat lah. Tak tahu nanti Kejaksaan disusun untuk musim haji tahun ni macam mana. Kan? Untuk orang-orang yang datang dari negara-negara luar. Untuk mereka orang yang dalam negara Saudi tak ada masalah, ada isu. Untuk yang datang dari negara luar, walaupun negara itu berjiran, hanya berjiran, orang Mesir tak boleh masuk buat haji tahun lepas. Orang Mesir tak boleh, orang Yaman tak boleh, orang Qatar tak boleh, orang Bahrain tak boleh, orang Oman tak boleh, orang Palestin pun tak boleh kalau ada yang nak pergi, sebab mereka dari negara luar. Jadi wajib ke mereka ni semua mengerjakan ibadah haji? Tak wajib. Wajib ke orang Malaysia mengerjakan ibadah haji? Tak wajib, sebab ada halangan. Ini dia katakan man istata'a ilaihi sabila. Kan? Itu kena faham betul. Jadi ini dia 5 rukun Islam. Yang pertama tadi kita sebut kalimah syahadah. Itu paling penting. Kemudian sembahyang, mendirikan sembahyang. Kemudian mengeluarkan zakat. Ini pun kita sedang merancang supaya beri penerangan tentang zakat, supaya lebih ramai lagi warga PDRM mengeluarkan zakat. Itu dia kan. Mereka yang boleh mengeluarkan zakat
keluarkan zakat. Yang tak mampu beli 40 tak apalah, kita pun faham. Gaji dia tinggal 40%, ya Allah, kesian anak 8 orang. Silap dia pun asnaf. Dia yang layak menerima agihan zakat. Walaupun dia bekerja, jangan cakap semua orang bekerja tu layak mengeluarkan zakat. Ada orang bekerja sebenarnya layak menerima agihan zakat. Pasal apa? Sebab tanggungan dia besar. Gaji kecil, tanggungan besar, kan? Gaji saja tapi anak 12 orang. Contoh ramai pula anak dia. Kira rupanya asnaf. Asnaf apa? Asnaf miskin. Sebab apa? Sebab gaji dia bukan tak kerja. Kerja gaji saja, tapi masalah anak 12 orang. Dia tanggungan dia terlalu besar, maka masuklah di dalam asnaf miskin, layak dapat agihan zakat. Orang ketikai apalah, dia kerja anggota polis saja dapat agihan zakat, tak patut pusat zakat ni. Ramai lagi orang lain yang patut dapat agihan zakat. Kenapa dia dapat? Orang tak kaji. Pasal apa? Pasal tanggungan dia besar. Memanglah masuk bawah miskin. Tak akan masuk fakir sebab dia ada pendapatan, ada pekerjaan, tapi dia masuk bawah miskin. Yang ini penerangan tu akan dibuat. Kalau cerita malam ni tak cukup masa. Tapi kita faham mengeluarkan zakat tu adalah rukun Islam. Berpuasa pada bulan Ramadan, itu jaga. Puasa lah tuan-tuan. Walaupun kerja kita teruk, puasa lah kita. Jaga puasa itu. Jangan kita cepat menyerah. Ada ni, kita tahan menyerah dia. Buka puasa dia. Jadi ini satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Dan yang akhir sekali, haji tadi. Dia mengerjakan ibadat haji bagi mereka yang mampu. Jadi itulah sebagai mukadimah untuk malam ini. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan fasal yang kedua, iaitu rukun iman. Apa itu rukun iman? Kita akan sambung InsyaAllah. Kebetulan masuk Isyak pun dah masuk. Memang saya target pun kuliah habis Isyak. Saya tak mau terlalu panjang. Kita pun masing-masing ada penugasan masing-masing. Kalau di masjid luar tak apa lagi. Kalau di sini kita dengar Masjid Aulia azan, kita berhentilah. Kebetulan tu malam habis dah topik untuk malam ni. Kita akan sambung pada kuliah akan datang dengan fasal yang kedua, iaitu rukun iman. Rukun iman. Ini pun panjang juga sebenarnya kalau nak ikut cerita rukun iman ni. Tapi tak apa, kita simpan dulu untuk kuliah yang akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi itulah dia sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni adalah manfaat kita bersama belajar pada ilmu kita. Dan kita dirahmati oleh Allah Taala, kita berniaga bersama seperti yang kita akan bagi dunia sebagai akhirat. Dan kalau ada apa-apa sampaikan di bulan ini yang dikasih bahasa telah dibicara seperti semua dari Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan perempuan sekalian. InsyaAllah kita pada bulan kita akan datang. Allah SWT dan kita tangguhkan pula kita dengan tasbih al-kafarah dan salatul rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi Allahumma arhamna man hazani wa ummati Muhammadin summa Allahumma inna fi ruhuri a'daina man na'udzuka min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farik jamhum wa shattit kalimahum ta'azza wa min kilab ya qahhar ya jabbar ya mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah yunzil kitab wa yamjasa wa azab bi hizbu wa sunnah fa tusarra amin. Rabbana zidna wa zidna fa ma ya aqrama amin. Allahumma rfa'na al-bala wal waba bi usabir sunquna wal wala wal hamil fitan ma zahara minha wa mubatan min hadha wa qasama sadrul amma bi fadlika wa judika wa karamika wa karamina bi nasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma inna nas'aluka min al-baras wa junun min al-ismi asbabina amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alayka tawakkalna wa ilayka al-masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa majlisana wa limanna wa liqa'na wa amana fi dhillahi baraka min sharri ma barakatuh alim wa tub lana ya maulana taqabbal minna fiha subhanallahi wa ta'ala alhamdulillah.
taqabbalallahu minkum innakum kuntum tawwabin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.